wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada tengah hari ini, iaitu dalam satu tajuk kecil saja saya nak bincang. Puasa boleh jadi baikkah? Boleh jadi baik ke puasa ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalan ini sebenarnya seringkali ditanya oleh kawan-kawan kita yang non-Muslim. Ketika saya keluar negara, antara soalan yang ditanya oleh kawan-kawan kita yang non-Muslim iaitu kenapa kita puasa. Puasa kita sebut satu ibadat. Tetapi puasa itu bukan sekadar satu ibadat yang bersifat ritual ataupun kerohanian semata-mata. Tapi ibadat itu juga sepatutnya memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang puasa ni iaitu la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang bertakwa. Takwa di sini pastilah merujuk kepada menjadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa. Sebab takwa ini perkara yang disebut oleh agama. Kita pula seringkali diingatkan tentang takwa. Jadilah kamu orang bertakwa. Bahkan apakah yang kita faham tentang takwa itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika memberikan pandangannya tentang maksud takwa, beliau telah mengatakan bahawa takwa adalah kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melupakannya, dipatuhi dan tidak menderhakainya, disyukuri dan tidak diingkari, yakni perintah-perintahnya. Ini yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud apabila membicarakan tentang maksud takwa. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa'lamu annallaha ma'al muttaqin di dalam surah Taubah ayat 36, yang mana Allah Taala menyatakan bahawa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang muttaqin. Muttaqi maknanya orang-orang yang bertakwa. Baik, maka takwa itu adalah satu daripada matlamat kita berpuasa ataupun falsafah dalam puasa. Sebab itu saudara dan saya sekalian, persoalan tentang puasa boleh menjadikan kita baik ataupun tidak, maka kita kena faham dulu falsafah puasa itu. Apabila falsafah puasa menyeru manusia menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak menjadi orang bertakwa itu pasti ada ciri-cirinya. Seperti yang kita sebut tadi, takwa itu menjadikan manusia itu mematuhi perintah-perintah Allah. Maka apabila kawan-kawan saya di luar negara, ketika saya bertemu dengan mereka, mereka tanya tentang puasa dan sebagainya, maka kita kena jelaskan puasa itu bukan sekadar kita tak makan dan tak minum. Sebab kalau tak makan dan tak minum, ramai lagi orang miskin yang tak makan dan tak minum. Bahkan lebih daripada tempoh puasa. Berhari-hari mereka tak makan. Tak ada sumber makanan. Ya, ramai je. Di luar negara sana kita tengok orang yang kelaparan. Tetapi puasa bukan sekadar menahan kita daripada makan di siang hari ataupun minum di siang hari, dan juga perkara-perkara yang di sudut syaraknya tak boleh kita lakukan pada bulan Ramadan, seperti pasangan suami isteri melakukan hubungan sekelamin dan sebagainya. Tapi takwa di sini adalah mematuhi perintah Allah. Kita dapat lihat bahawa puasa itu sendiri sepatutnya mencapai kepada tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah menjadi manusia yang hebat, yang kita sebut tadi sebagai takwa. Baik, dalam puasa dia menyebabkan kita ni sentiasa ingat pada Allah, betul tak? Buktinya kita akan ingat masuknya waktu maghrib lah. Masuk waktu maghrib ni waktu ingat kat Tuhan lah, sebab nanti nak solat maghrib, nak buka puasa waktu maghrib.
Oh, masyarakat kita ni kalau bulan puasa dia sharp ingat 7.21, 7.19. Tapi kalau selain pada bulan Ramadan, kita tanya maghrib pukul apa, dia jawab 7 lebih. Ya, 7 lebih je. Tapi Ramadan tak, 7.18, 7.19, ya. Dia akan ingat detik, ya. Tengok je sharp saja masuk je waktu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu berdoa. Tengok waktu maghrib, ya, kita terus ingat. Dan bila kita nak makan, kita ingat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca doa, dengan menyebut bismillah dan sebagainya lah. Jadi persoalan kita lihat di sini, puasa itu memang ada unsur-unsur yang membawa kepada kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itu sendiri bawa kita untuk tahu bahawa kita puasa ni adalah kerana perintah Allah. Bukan kita puasa suka-suka, bukan kita puasa seronok-seronok, bukan kita puasa kerana bulan Ramadan semata-mata. Bulan itu Allah yang tentukan. Sampai saja masa bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturun Quran. Tuhan sebut tentang bulan Ramadan tu. Bulan tu datang. Bukan kita tentukan bulan itu. Tetapi kita berpuasa pada bulan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita kerana Allah menyebabkan kita sentiasa ingat pada Allah. Orang yang ingat pada Allah, pastilah orang tu orang baik. Ya, walaupun mungkin dia tidak baik 100%, tapi unsur-unsur kebaikan itu ada pada dirinya. Saudara saya sekalian, maka sebab itu kita lihat puasa di sini adalah ada falsafahnya. Falsafah puasa itu adalah untuk menjadi manusia yang baik. Baik pula di sini bukan baik pada pandangan manusia semata-mata. Baik di sini adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat yang telah saya bacakan tadi daripada surah Taubah ayat 36 yang mana Allah Taala mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Taala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, ya. Maknanya Allah bersama dengan orang yang cuba nak jadi baik. Ya, orang yang berusaha nak jadi baik. Dia jadi baik tak jadi baik kita tak tahu lagi, tapi usahanya ke arah nak jadi baik itu telah pun ada. Begitu juga saudara dan saya sekalian, kita lihat puasa ini membentuk kasih sayang. Kita kasih dan sayang kepada golongan-golongan yang memerlukan, golongan yang susah. Apatah lagi dalam konteks kita sekarang ini, COVID-19, ada orang yang tak ada makan, bukan kerana dia miskin, tapi kerana tak boleh kerja. Dia tak boleh bekerja, menyebabkan dia tak boleh mendapat wang ringgit untuk membeli makan minumnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga selaku Presiden Pertubuhan Alif pada bulan Ramadan ini kami mengagihkan pek-pek makanan kepada pelarian-pelarian daripada Syria, daripada Yaman, daripada Iraq, ya, dan juga Palestin yang berada sekitar Kajang, Bangi, Ampang dan juga beberapa kawasan. Kita hantar pek-pek makanan untuk mereka berbuka puasa. Jadi kita kena kenangkan di situ ada orang yang susah, ada orang yang memerlukan. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, puasa ini mesti membentuk kasih dan sayang. Baik, yang ketiga, bagaimana puasa boleh menjadikan kita baik? Iaitu puasa menjadikan kita sabar. Sabar. Bukti sabar, kita boleh sabar tak makan, tak minum bermula daripada sahur sampailah masuknya waktu maghrib. Boleh sabar. Sikit pun tak makan. Buka peti ais tu, ada kurma, ada apa, tak makan. Halal tak kurma tu? Halal. Ya, tapi tak boleh makan, kenapa? Belum masuk waktu berbuka puasa. Jadi dia mendidik diri kita sabar, ya. Kita sabar. Bahkan setelah kita berbuka puasa, makan sikit-sikit je maghrib tu kan. Sebab kita nak solat maghrib. Sabar, tak makan banyak-banyak lagi. Sekadar beberapa jamahan kita makan, minum air sikit. Lepas tu kita pun dengan anak-anak solat berjemaah. Dalam konteks hari ni lah. Tak boleh nak pergi solat di surau masjid kan. Kita boleh tahan, sabar. Tak apa, nanti makan. Dan nanti lepas semayang maghrib dan sebaulah kita jamah makan yang berat-berat sikit. Kita dapat didik diri kita sabar. Ya. Jadi puasa boleh jadi baik? Ya, puasa boleh menjadikan kita baik. Kita pun tidak membazir makanan. Kita makan ala kadar sahaja. Baik, yang keempatnya tuan sekalian, puasa juga disebut sebagai itqun minan nar, iaitu pembebasan daripada api neraka.
siapa yang nak masuk neraka? Tak ada orang nak masuk neraka. Hatta kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang tidak beriman pada Allah pun, kita tanya dia, kamu nak masuk neraka? Tak nak. I want to go to heaven. Saya nak pergi syurga. Tak ada orang yang kata, saya masuk neraka pun okey. Mana ada tuan sekalian, tak ada. Maka puasa ini adalah peluang untuk kita masuk syurga Allah. Orang yang masuk syurga Allah adalah orang yang baik. Ya, sebab tu saya kata tajuk kita ni, puasa boleh jadi baik ke? Ya, puasa boleh jadi baik. Sebab orang baik saja yang masuk syurga Allah. Baik pada sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pandangan mata kita. Allah kata, ini hamba-hamba aku yang soleh, masuklah kamu ke dalam syurga. Jadi Allah yang panggil kita sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beramal dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita dengan panggilan hamba-hamba yang soleh, maka kita jadi orang baik. Jadi puasa di bulan Ramadan memang boleh menjadikan kita baik. Kenapa? Iaitu kita berdoa minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa aku nak baca doa bulan Ramadan ni, bulan puasa ni nak baca apa? Maka Nabi pun kata, wahai Aisyah, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Nabi ajak Aisyah baca doa, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, yang suka kepada keampunan, maka ampunilah aku. Tengok bulan Ramadan ni, Nabi ajar Aisyah secara khusus, maknanya ajar kita jugalah secara umum, supaya jadi orang-orang yang minta ampun pada Allah. Jadi orang-orang yang mengharapkan belas ihsan Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan apabila kita meminta ampun kepadanya. Itu kita kena yakin. Yakin Allah akan ampun. Bahkan Allah Taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang mana Allah Taala menyatakan Allah Taala mengasihi dan mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Kita akan dapat cinta Allah apabila kita mengaku kesalahan dan kesilapan-kesilapan kita. Tak ada manusia yang tak melakukan kesalahan. Tak ada manusia yang tidak melakukan kesilapan. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Maka puasa di bulan Ramadan ini, kita boleh jadi orang baik apabila kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila Tuhan mengampunkan dosa-dosa kita ini, maka kita akan termasuk dalam kumpulan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang soleh. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu puasa juga menjadikan kita memiliki jati diri yang kuat. Kita ada jati diri kuat. Cuba tengok anak-anak kita yang berpuasa di bulan Ramadan ni. Dia ada jati diri kan? Maksud jati diri dia jujur dengan diri dia sendiri. Dia jujur. Anak-anak kita, dia tidak curi-curi makan, dia tidak curi-curi minum. Jadi kita dapat lihat di situ bagaimana pembinaan jati diri anak-anak kita pun ada. Dia jujur. Waktu semayang, dia semayang 4 rakaat, dia tak ada buat 2 rakaat, dia jujur. Kita bagi tahu kat anak-anak kita ni bulan Ramadan, bulan yang Tuhan lipat gandakan pahala. Jadi ada jati diri. Pada solat sunat tarawih pula, dalam keadaan sekarang lah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kan solat di rumah berjemaah dengan anak dan isteri, sebab tak boleh nak solat di masjid, di surau, kerana tempoh PKP ni. Saya syorkan kita bergilir dengan anak-anak kita jadi imam. Buat 8 rakaat, contohnya tarawih kan. Rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama itu bapa jadi imam. 2 rakaat yang kedua bagi anak yang sulung jadi imam, anak lelaki. Kemudian bagi anak yang nombor 2 ke nombor 3 pula, bawa 2 rakaat. Jadi kita dapat membina jati diri. Anak kita dapat kita latih dia jadi imam depan kita. Tak apalah, apa-apa surah dia nak baca pun biar je. Sebab sekarang ni proses kita nak latih dia, lagi pun baca surah tu sunat je. Jadi tengok, kita dapat membina jati diri anak-anak kita. Jadi tuan-tuan, janganlah tuan-tuan sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai bapa, tuan-tuan je pulun sampai 11 rakaat tu. Bagi kat anak tu. Tak apa, anak tu umur 9 tahun. Tak apa, 9 tahun pun 9 tahun. Bagi dia, sah je semayang kita. Lagipun semayang sunat. Jadi ini saya sebut tadi bahawa
puasa itu membina jati diri manusia. Ya. Anak-anak kita dapat bina jati diri dia jadi berani sebab dia tak segan depan mak bapak dia sembahyang. Esok-esok insya-Allah bila kita latih dia di rumah ni sebulan ni, akan datang kita pergi ke surau masjid, anak kita pun berani jadi imam. Ya. Sekarang ni kalau kita pergi surau masjid, kalau tok imam tak datang, mulalah jadi imam tolak, engkau lah imam. Takut. Ini lepas habis Ramadan ni dah sebulan dah sembahyang kat rumah tarawih. Lepas ni tak ada alasan lagi tuan-tuan nak tolak-tolak bila imam tak ada. Naik dia jadi imam. Kalau itu pun tak boleh, maknanya apalah latihan selama sebulan di bulan Ramadan yang tuan-tuan sembahyang ke rumah bersama keluarga ni. Kat depan tak boleh nak pergi. Ini ada masalah ni. Ya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Seterusnya saya nak lihat di sini tuan-tuan sekalian tentang puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kita kena ingat bahawa puasa itu adalah bukan sekadar perintah daripada Allah. Bukan sekadar. Perintah tu dah tetap dah, tak boleh ubah dah. Tetapi adalah peluang untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab itu ingin saya sebutkan di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu peluang ini hendaklah kita rebut. Peluang ini hendaklah kita rebut supaya kita dapat melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang kasih pada kita. Sebab itu kita ada bulan Ramadan. Tuan-tuan bayangkan setiap amal kita dilipat gandakan pahala oleh Allah. Bayangkan apabila kita membaca Al-Quran, ganjarannya begitu besar. Bayangkan pintu langit Tuhan buka seluas-luasnya untuk menerima doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Bayangkan Tuhan buka pintu rahmatnya untuk mengampunkan kita. Jadi kena ingat bahawa bulan Ramadan ini dan puasa di bulan Ramadan ini adalah bulan peluang. Jadi jangan buang masa. Apatah lagi sekarang bukan boleh buat apa pun. Masing-masing duduk kat rumah yang tak bekerja. Duduk di rumah. Takkan hanya nak tengok TV saja. Ya? Takkan nak habiskan masa dengan menonton saja. Berapa banyak filem nak tengok. Berapa banyak rancangan TV nak tengok. Maka ambil peluang ini. Selain pada itu yang saya rasa seronok di bulan Ramadan ini, satu hikmah yang dapat kita lihat iaitu hubungan kita dengan jiran tetangga kita. Jiran-jiran dah mula kan hantar kuih, dia masak sikit dia hantar rumah kita. Kita pun esok masak sikit hantar rumah dia. Sedap tak sedap cerita lahirlah, maklumlah lama tak masak kan. Selalu masak di bazar Ramadan. Itulah tempat kita ambil kan. Tapi kita tengok hubungan erat kita dengan jiran. Jiran-jiran kita pun buat masakan-masakan, dia pun boleh jual sikit keuntungan, kita pun support dia, kita pun beli. Nampak tak bagaimana bulan puasa tahun ini, bulan Ramadan tahun ini mengeratkan hubungan kita dengan jiran, tetangga dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita kembali kepada persoalan adakah puasa boleh menjadikan kita baik, jawapannya ya, 100%. Kita boleh jadi baik dengan syarat kita tahu falsafah Ramadan. Apakah yang dituntut di dalam Ramadan? Apakah ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian kita akan melalui 11 bulan ini dengan ingat bahawa latihan Ramadan menjadikan kita jujur dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan Allah. Latihan Ramadan menjadikan kita sabar. Latihan Ramadan menjadikan kita mempunyai jati diri yang tinggi. Latihan Ramadan menjadikan kita ada sifat kasih sayang. Latihan Ramadan menjadikan kita sentiasa ingat kepada pencipta kita sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dan kasih sayang kepada kita. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saudara dan saya sekalian, rakan-rakan Facebook saya, ingin saya buat satu kesimpulan yang mudah, iaitu Ramadan memang boleh menjadikan kita manusia yang baik. Apabila kita ada ilmu, apabila kita faham falsafah Ramadan, maka disitulah nanti kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan peluang-peluang yang banyak. Saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan sekalian. Sedikit perkongsian saya. InsyaAllah ada masa, ada ruang ketika kita kongsi di masa-masa lain. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.